Assalamualaikum murid-murid. Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan bersedia untuk mengikuti video pembelajaran pada kali ini. So, hari ini kita akan masuk subtopik sifat-sifat kimia, asid dan alkali. Okay, tapi sebelum tu, cikgu nak murid-murid saksikan video yang cikgu nak paparkan. Okey. Video berkaitan cuka dan serbuk penaik. Okey, macam yang kita tengok dekat dalam video ni, orang tu mengisi serbuk penaik ke dalam belon. Okey, kat dalam botol tu terdapat cuka. Okey, jadi apabila serbuk penaik itu bertindak balas dengan cuka, so belon itu mengembang. Okey, antara cuka dengan serbuk penaik itu, murid-murid rasa mana satu yang bersifat asid? Mestilah cuka kan? Okey. Okey, jadi hari ni kita belajar pasal sifat asid. Sifat asid iaitu sifat fizik asid dan sifat kimia asid. Sifat fizik asid dia menunjukkan rasa masam, kertas litmus biru lembap. Kertas litmus biru lembap. Okey, kat sini cikgu highlightkan kenapa kita menggunakan kertas litmus biru lembap, kerana ia memerlukan cecair untuk menunjukkan kehadiran ion hidrogen. Okey, yang ketiga menunjukkan nilai pH yang kurang daripada 7. Dan sifat kimia asid pula, kita nak tengok tindak balas asid dan bahan lain. Okey, so macam mana? Okey, sekarang murid-murid semua buka buku teks muka surat 157. Okey, dekat sini dia ada bagi apabila asid tu bertindak balas dengan 3 bahan, iaitu 3 bahannya. Yang ni ketiga. Okey, iaitu firstly, asid bertindak balas dengan base dan akan menghasilkan garam dan air. Okey, yang kedua, apabila asid bertindak balas dengan logam reaktif, menghasilkan garam dan gas hidrogen. Yang ketiga, dia bertindak balas dengan karbonat logam, akan menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Okey, sekarang ni cikgu akan ajar yang nombor 1 ni. Asid bertindak balas dengan base, menghasilkan garam dan air. Sebatian tu bersifat base, iaitu apabila suatu sebatian dinamakan logam oksida. Okey, contoh logam oksida ialah magnesium oksida, kuprum oksida dan zinc oksida. Okey, dan sesuatu sebatian tu akan menunjukkan dia adalah logam hidroksida, which is contohnya contohnya natrium hidroksida. Yang kedua, kalium hidroksida. Dan contoh yang ketiga adalah magnesium hidroksida. Okey, inilah contoh base. Okey, sebagai contoh, asid dia menggunakan asid nitrik, base dia menggunakan kuprum oksida dan akan menghasilkan garam, kuprum nitrat. Okey, ini garam. Dia menghasilkan garam dan air H2O lah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, bagi contoh yang pertama iaitu asid bertindak balas dengan base. Dia akan menghasilkan garam dan juga air. Okey.
asid hidroklorik dan base kalium hidroksida. Dia akan menghasilkan garam, suatu garam dan air. Okey, kita tulis siap-siap air, H2O, supaya kita tak tertinggal dia. Okey, untuk mengetahui apakah sebatian garam yang kita dapat. Okey, jadi cikgu tunjuk. Okey, asid ni dengan base ni kita akan cerakinkan dia. Okey, menjadi suatu ion. Okey, contohnya, cikgu cerakin kat sini. H akan menghasilkan hidrogen ion. Yang Cl, klorida, ion klorida. Okey, yang kalium hidroksida pula, kalium K+. Dan hidroksida OH-. Okey. Untuk menghasilkan garam, daripada base, kita akan ambil yang cation. Dan daripada asid, kita akan ambil anion. So, apabila kita gabungkan, kita tulis yang cation dulu. Okay, KCl. Okay, jadi inilah sebatian garam yang kita dapat. Okey, bagi contoh yang kedua, cikgu gunakan asid sulfurik. Bertindak balas dengan base, iaitu base dia magnesium oksida. Dan menghasilkan garam dan juga air. Okey, so air cikgu tulis siap-siap dulu, H2O, supaya kita tak tertinggal. Okey, jadi macam mana nak dapatkan sebatian garam? So, kita buat macam yang kat atas tu. Okey, so cikgu akan cerakinkan dia menjadi ion. Okey, H2SO4 ni, okay, bila kita cerakinkan, dua tu kita buat tak nampak dulu. Kita jadikan dia H plus je. Lepas tu SO4 2- lah. Okay, lepas tu MgO, kita cerakinkan dekat sini. Mg, ion dia adalah Mg2+, dan oksida O2-. Okay, apabila dekat base, kita akan ambil dia cation. Dan dekat asid, kita ambil anion. Okay, jadi apabila kita gabung, okay, disebabkan ion dia 2+ dengan 2-, maksudnya dia dah sama. Okay, jadi kita just tulis je. MgSO4. Okay. Lepas dah tulis tu, baru kita tengok persamaan tu dah seimbang ke belum. Kalau belum, kita kena seimbangkan persamaan. Okay, macam ni ha. Okay, ni dah seimbang. Okay, yang kat atas pun dah seimbang. Okay, jadi dah lah. Dah complete dah. Itu je. Okay, bagi yang kedua pula, apabila asid dia bertindak balas dengan logam reaktif, dia menghasilkan garam dan gas hidrogen. Okay, contohnya, contoh asid yang kita gunakan adalah asid sulfurik. Dan zinc, bertindak balas dengan zinc. Zinc adalah logam reaktif. Okay, contoh logam reaktif yang digunakan adalah magnesium, zinc, cuprum, dan lain-lain. Apabila asid sulfurik dan zinc bertindak balas, dia akan menghasilkan garam iaitu zinc sulfate dan gas hidrogen.
Jadi apa bezanya asid sulfurik dengan asid nitrik? Okay, macam yang murid-murid dah belajar, beza asid nitrik dengan asid sulfurik adalah asid nitrik adalah monoprotik. Dia ada satu hidrogen ion. Manakala asid sulfurik dia ada dua hidrogen ion, iaitu dipanggil diprotik. Di maksudnya dia ada dua ion hidrogen. Monoprotik dia ada satu ion hidrogen. Itu beza dia. Tapi persamaan dia adalah dua-dua adalah asid kuat. Okey, sekarang bagi tindak balas yang kedua, iaitu tindak balas asid dan logam reaktif. Okey, asid bertindak balas dengan logam reaktif menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Okey, contoh asid yang cikgu gunakan adalah asid nitrik bertindak balas dengan logam reaktif, iaitu logam reaktif yang cikgu gunakan adalah magnesium dan dia akan menghasilkan suatu sebatian garam dan gas hidrogen. Gas hidrogen cikgu tulis siap-siap supaya tak tertinggal, H2. Okey, macam mana kita nak dapatkan sebatian garam ni? Okey, macam kita buat tadi. Kita cerakinkan asid tu, nitrik asid yang ni. Okey, kita cerakinkan. So, kita akan dapat H2H+, ion hidrogen. Dan nitrik tu kita akan dapat NO3-. Okay, Mg ni apabila dalam bentuk ion, dia Mg2+. Kita tukarkan dia dalam bentuk ion. Dia ada cas. Okay, apabila kita nak jadikan dia garam, so kita akan ambil daripada logam reaktif tu, kita ambil cation dan sebelah asid anion. Jadi, kita tengok charge dia lain kan? Satu 2+ dan satu -1. Minus. Okey, jadi macam mana kita nak tulis formula dia? Kita tulis dulu Mg2+ dengan NO3-. Okey, apabila kita nak jadikan satu sebatian, kita tulis rapat-rapat dulu sikit. NO3. Okey, lepas tu kita tengok dekat Mg, dia ada 2+. Okey, so kita silangkan. Bagi value 2 tu dekat NO3. Tapi, kita kena tak boleh letak macam ni je. Sebab nanti 2 tu belongs to O3. So, kita kena letak kurungan. So, kita menunjukkan dia belongs to NO3. Lepas tu satu tu kita silang kepada Mg lah. So, value 1 kita tak tulis. So, sebatian dia adalah Mg dalam kurungan NO3 2. Okay, lepas tu, baru kita tengok persamaan tu dah seimbang ke belum. Okay, kalau tak seimbang, so kita kena seimbangkan dia. Okay, dekat sini, dekat belah bahan tindak balas, kita tulis dulu elemen yang ada. H, N, O dengan Mg. Dekat sebelah kanan, iaitu hasil tindak balas, kita tulis juga senaraikan elemen yang ada. H,
N, O dan Mg. Okey, lepas tu kita tengok. H ada 1. N pun ada 1, O3, Mg1. Okey, dekat sebelah kanan, H ada 2. 2. Ni. N 2. O 6 sebab 3 dengan 2 ni. Lepas tu Mg ada 1. Okay, bila kita compare kiri dengan kanan, tak sama kan? H ada 1, di sini H ada 2, N ada 1, N ada 2. Lepas tu O 3 dengan 6. So kita kena samakan dia. So kita tambah 2 dekat depan HNO3 ni. So automatic H dah ada 2 sekarang ni. Lepas tu H tu akan bilang 2 tu akan bilang to H dan 2 tu akan bilang to N dengan O juga. Okay, jadi nilai O tu kita O tu ada 3, lepas tu bila tambah 2 kat depan tu dia ada 6 lah dah sekarang ni. Okay, so bila kita compare 2, okay, dua-dua belah dah sama. So inilah persamaan terakhir, which is dia dah seimbang. Okay, next dan yang terakhir, tindak balas asid yang ketiga iaitu bila asid bertindak balas dengan karbonat logam. Okay. Ini karbonat logam iaitu dia kat sini tu dia guna kalsium karbonat. Karbonat CO3 lah. Okay, dia menghasilkan garam dan juga air dan karbon dioksida. Okey, contoh asid yang digunakan adalah asid hidroklorik. Lepas tu karbonat logam yang digunakan adalah kalsium karbonat. Kalsium ni lah logam. Karbonat tu karbonat lah. Okey, menghasilkan garam iaitu kalsium klorida. Ni garam. Air dan juga menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Okay, now contoh tindak balas asid yang ketiga iaitu bila asid bertindak balas dengan karbonat logam. Okay, asid bertindak balas dengan karbonat logam, dia menghasilkan garam. Tiga benda tu kan, garam, air dan juga gas karbon dioksida. Okey, contoh yang cikgu bagi ni, asid kita gunakan sulfuric acid. Dan karbonat logam yang cikgu gunakan adalah
cuprum carbonate. Dan dia akan menghasilkan suatu garam, air dan gas karbon dioksida. Okey, kat sini cikgu tuliskan terus. Air H2O dan gas karbon dioksida CO2 supaya nanti akhir kita tak tertinggal. Kita dah tahu dah produk hasil dia adalah air dan gas karbon dioksida tu. Okay, jadi untuk kita dapatkan sebatian garam tu, kita buat macam sebelum-sebelum ni. Kita cerahkinkan dia. Yang asid ni kita cerahkinkan. Okay, yang H2 kan. Okay, tu ni kita ignore dulu. Dia akan menghasilkan ion H+, SO4 pula, SO4 2 minus. Okay, ni kita cerahkinkan, kita akan dapat Cu2 plus dan CO3 2 minus. Okay, untuk kita dapatkan hasil sebatian garam tu, dekat karbonat logam, kita ambil cation. Dekat asid, kita ambil anion. Okay, jadi kita tengok charge dia adalah 2 plus dan 2 minus. So, maksudnya, dua-dua dah sama kan? So, kita tulis je. CuSO4. Okay, lepas tu, kita check. Kita dah dapat tu, kita check. Persamaan tu dah seimbang ke belum? Kalau belum seimbang, kita kena seimbangkan. Kalau dah, okay, itu je lah final answer dia.